Pengenalan buku pendek berikut membincangkan beberapa aspek perwatakan baik dengan cara yang mudah supaya kanak-kanak dapat memahami dan bertindak mengikutnya dengan mudah. Melaksanakan pelajaran yang dibincangkan akan membantu seorang Muslim mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Kemarahan. Dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2020, Nabi Muhammad SAW berulang kali menasihati seseorang untuk tidak marah. Adalah penting bagi umat Islam untuk mengawal kemarahan mereka, kerana banyak dosa dan jenayah berlaku apabila orang marah. Setiap kali seorang Muslim marah, mereka harus berhenti bercakap sehingga mereka tenang, kerana kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan boleh membawa kepada masalah dan penyesalan. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Adab Al-Mufrad Imam Bukhari, nombor 245. Seorang Muslim yang marah hendaklah mengubah kedudukan badannya supaya mereka tidak menyakiti sesiapa pun apabila mereka marah. Sebagai contoh, jika mereka berdiri, mereka harus duduk sehingga mereka tenang. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4782. Adalah penting untuk menjauhi situasi dan orang yang membuat seorang Muslim marah sebelum mereka melakukan sesuatu yang membawa kepada masalah. Setiap kali seseorang marah, mereka menjadi panas, maka hendaklah seorang Muslim membasuh mukanya dengan air sejuk untuk menenangkan diri atau lebih baik daripada ini adalah berwuduk. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4784. Adalah penting bagi umat Islam untuk mengawal kemarahan mereka kerana bertindak atau bercakap apabila marah membawa kepada masalah kepada semua orang. Kesombongan dalam surah 31 Luqman, ayat 18 Al-Quran, Allah Ta'ala memperingatkan umat Islam supaya tidak berlaku sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu kepada manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini adalah apabila seseorang menganggap mereka lebih baik daripada orang lain kerana mereka mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti lebih banyak wang atau kereta yang lebih bagus. Orang yang sombong itu juga menolak kebenaran apabila seseorang memberitahunya kerana mereka percaya mereka sendiri lebih tahu. Seorang Muslim tidak boleh menyombongkan diri terhadap apa-apa yang mereka miliki, kerana semua yang mereka miliki seperti kereta yang bagus, telah dicipta dan diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Maka pemilik yang sebenarnya ialah Allah yang Maha Tinggi. Menyombongkan diri terhadap sesuatu kepunyaan Allah Ta'ala adalah bodoh dan hanya akan membuat Allah Ta'ala murka. Jika seseorang berlaku sombong, maka Allah Ta'ala akan mengambil apa yang mereka miliki dan memberikannya kepada orang lain. Seorang Muslim harus sentiasa mengingati perkara ini dan bukannya sombong. Mereka harus berterima kasih kepada Allah SWT kerana telah memberikan perkara itu kepada mereka. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan perkara itu dengan betul, mengikut perintah Allah Ta'ala. Kesukaran. Al-Quran telah menjamin bahawa umat Islam akan menghadapi kesukaran sepanjang hidup mereka. Jadi, seorang Muslim tidak perlu risau menghadapi masalah. Sebaliknya, mereka harus menumpukan perhatian kepada ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi dalam setiap keadaan dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi maksiat dan perkara-perkara yang membuatnya murka. Seorang Muslim harus ingat bahawa Nabi Muhammad SAW telah berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6561, bahawa setiap kesulitan yang dihadapi seorang Muslim, walaupun sesuatu yang kecil seperti tertusuk duri, Allah yang Maha Tinggi akan mengampuni sebahagian dari dosa-dosa mereka dan mengangkat mereka beberapa darjat. Maka selagi seorang Muslim tetap bersabar, tidak mengeluh dan taat kepada Allah Ta'ala dalam setiap kesulitan, Allah Ta'ala akan memberikan pahala ini kepada mereka.
Seorang Muslim tidak perlu risau menghadapi kesulitan, mereka harus menumpukan perhatian untuk melakukan ini. Jangan hitung nikmat dalam surah 2 Al-Baqarah, ayat 264 Al-Quran. Allah Ta'ala memperingatkan umat Islam agar tidak menghitung nikmat yang mereka lakukan kepada manusia, kerana ini menyebabkan pahala dibatalkan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan peringatan atau menyakiti. Adalah penting bagi orang Islam untuk membantu orang lain, Muslim dan non-Muslim, dalam perkara yang baik. Tetapi selepas membantu orang lain, seorang Muslim tidak boleh mengingatkan orang lain bahawa mereka telah membantu mereka. Ini menyebabkan ganjaran dibatalkan. Umat Islam mesti melakukan perkara yang baik untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Jika seorang Muslim melakukan perkara-perkara yang baik, seperti membantu orang lain, mereka harus mengharapkan dan berharap Allah Ta'ala membalasnya. Tetapi jika mereka menghitung nikmat yang mereka lakukan kepada orang lain, itu membuktikan bahawa mereka tidak melakukannya untuk mendapatkan keredaan Allah, maka mereka tidak mendapat pahala. Ingatlah, bantulah orang lain dalam perkara yang baik tetapi harapkan pahala daripada Allah, bukan manusia. Jika tidak, seseorang itu hanya akan membuang masa dan usaha mereka. Jangan membazir dalam surah 17 Al-Isra, ayat 26 dalam Al-Quran. Allah Ta'ala memberitahu umat Islam supaya tidak membazirkan wang mereka. Dan jangan membazir. Islam tidak mengajar orang Islam untuk tamak atau membelanjakan semua wang mereka. Sebaliknya, mereka harus mencapai keseimbangan antara keduanya. Adalah penting untuk berbelanja untuk apa sahaja yang diperlukan oleh seseorang, seperti makanan, pakaian dan perkara lain. Tetapi apabila berbelanja adalah penting untuk membeli perkara yang munasabah. Maknanya, barang itu tidak boleh terlalu mahal dan tidak juga terlalu murah. Tetapi apabila ia datang kepada perkara yang tidak diperlukan oleh seseorang, seorang Muslim hanya perlu memberi perkara itu pada majlis-majlis khas, seperti hari lahir atau apabila pelajar berjaya dalam peperiksaan sekolah. Tetapi walaupun begitu, ia perlu dilakukan sekali-sekala, bukan setiap masa. Jika seorang Muslim melakukan ini, mereka akan mendapati keseimbangan yang baik antara tamak dan membazir. Inilah yang Islam ajar. Maafkan orang lain dalam bab 24 An-Nur, ayat 22 dari Al-Quran. Allah Ta'ala mengajar umat Islam satu pelajaran yang sangat penting. Den hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Jika manusia melakukan kesilapan, adalah penting bagi orang Islam untuk memaafkan mereka untuk mendapatkan keredaan Allah, sama ada mereka meminta ampun atau tidak. Ini akan menyebabkan Allah Ta'ala mengampuni orang Islam. Tiada siapa yang sempurna, sama seperti seseorang melakukan kesilapan, begitu juga orang lain. Begitu juga seorang Muslim ingin Allah Ta'ala dan manusia mengampuninya, mereka harus belajar memaafkan orang lain untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Umat Islam hendaklah memperlakukan manusia sebagaimana mereka ingin diperlakukan oleh orang lain. Sederhananya, jika seorang Muslim menginginkan rahmat Allah, maka hendaklah mereka berbelas kasihan dan berbuat baik kepada orang lain. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6655. Dan jika mereka ingin diampuni oleh Allah Ta'ala, mereka hendaklah belajar memaafkan orang lain. Muliakan orang tua. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan bahawa orang yang tidak mengasihani orang muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua adalah bukan dari kalangan orang Islam. Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4943. Adalah penting untuk bersikap baik terhadap mereka yang lebih muda. Umat Islam hendaklah menunjukkan teladan yang baik kepada mereka dengan sentiasa bersikap baik kepada orang lain. Adalah penting untuk sentiasa menghormati semua orang, terutamanya mereka yang lebih tua. Tidak kira mereka Islam atau tidak. Seorang Muslim mesti mendengar dan belajar daripada mereka asalkan perkara yang mereka ajarkan itu baik. Hadis ini menunjukkan seorang Muslim yang baik bukan sahaja solat dan berpuasa, tetapi mereka melayan semua orang dengan baik dan hormat. Ini adalah seorang Muslim yang lengkap. Jika Allah SWT gembira. Imam Bukhari
Adab Al-Mufrad, hadis nombor 2, mengajar umat Islam cara yang baik untuk mengetahui sama ada apa yang mereka lakukan itu baik atau buruk. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa kebahagiaan Allah Ta'ala adalah dengan kebahagiaan ibu bapa dan kemurkaan Allah Ta'ala terletak pada kemurkaan ibu bapa. Oleh itu, jika seorang Muslim tidak pasti sama ada apa yang mereka lakukan akan membuat Allah Ta'ala murka atau gembira, mereka harus bayangkan jika ibu bapa mereka akan gembira atau marah dengan tingkah laku mereka, dan dalam kebanyakan kes, Allah Ta'ala akan merasakan hal yang sama. Jika seorang Muslim merasakan ibu bapa mereka akan marah dengan tindakan mereka, mereka harus berhenti melakukannya. Jika mereka benar-benar fikir ibu bapa mereka akan gembira dengan tingkah laku mereka, maka mereka boleh terus melakukannya. Kebaikan terhadap segala perkara. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 378, Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang memberi makan anjing yang kehausan, dan kerana perbuatan baik ini, Allah Ta'ala mengampuninya. Nabi Muhammad SAW menambahkan bahawa berbuat baik kepada semua makhluk membawa pahala. Perlu difahami bahawa Islam bukan sahaja mahu umat Islam beramal besar seperti membina masjid, tetapi Islam menasihati umat Islam untuk melakukan semua kebaikan, besar dan kecil. Selagi seorang Muslim beramal untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, maka mereka akan mendapat pahala darinya. Maknanya, kualiti lebih baik daripada kuantiti. Oleh itu, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan, besar atau kecil, kerana mereka tidak pernah tahu amalan mana yang akan menyebabkan Allah Ta'ala memberkati mereka di kedua-dua alam. Perkara lain yang penting ialah jika Islam mengajar orang Islam untuk berbuat baik kepada haiwan, ia tidak akan menasihati mereka untuk mencederakan manusia. Umat Islam hendaklah tidak mengindahkan mereka yang berkata sebaliknya dan mengikut ajaran Islam dengan berbaik-baik kepada semua manusia sama ada yang beragama Islam atau tidak. Inilah akhlak seorang Muslim sejati menurut Nabi Muhammad SAW. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4998. Bertemu orang dalam surah 58 Al-Mujadilah, ayat 9 dari Al-Quran, Allah Ta'ala memberitahu umat Islam bahawa apabila mereka bertemu dengan manusia, seperti keluarga dan sahabat mereka, mereka hendaklah berkata dan melakukan perkara yang baik yang diredai Allah Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bercakap-cakap secara tertutup, janganlah kamu berbicara tentang dosa dan permusuhan dan derhaka kepada Rasul, tetapi berbicaralah tentang kebajikan dan takwa. Mereka tidak boleh bertemu untuk berkata atau melakukan perkara yang tidak baik yang menyebabkan Allah murka. Semua orang Islam mesti ingat bahawa walaupun mereka bertemu orang secara rahsia sehingga keluarga mereka tidak mengenali atau melihat mereka, Allah Ta'ala sentiasa melihat dan mendengar mereka. Oleh itu, apabila mereka berjumpa dengan orang lain, mereka hanya perlu berkata atau melakukan perkara-perkara yang baik. Bercakap dan melakukan perkara yang tidak baik hanya membawa kepada masalah di dunia ini, seperti masalah dengan polis. Rakan seseorang tidak akan menyokong mereka jika mereka menghadapi masalah dengan polis. Mereka akan lari dan meninggalkan mereka untuk menghadapi hukuman itu sendirian. Bercakap dan melakukan perkara yang tidak baik juga membawa kepada masalah di dunia seterusnya. Jika seorang Muslim ingin bahagia di dunia dan di akhirat, mereka harus memastikan mereka hanya bercakap dan melakukan perkara yang baik apabila mereka bertemu dengan orang lain, seperti keluarga dan rakan-rakan mereka. Mengejek dan memanggil nama. Dalam surah 49 Al-Hujurat, ayat 11 Al-Quran, Allah Ta'ala menasihati umat Islam supaya tidak memperolok-olokkan sesama sendiri atau tidak menghormati antara satu sama lain atau saling memberi nama panggilan yang buruk. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, mungkin mereka lebih baik daripada mereka, dan janganlah wanita memperolok-olokkan wanita lain, mungkin mereka lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu menghina satu sama lain, dan janganlah kamu memanggil satu sama lain dengan gelaran menyinggung. Alangkah buruknya nama, iaitu sebutan kemaksiatan selepas iman seseorang. Dan sesiapa yang tidak bertaubat, maka mereka skim orang-orang yang zalim. Jangan mengejek orang lain, walaupun ia adalah gurauan, kerana gurauan boleh menjadi serius dengan cepat.
Beginilah kebanyakan pergaduhan bermula dan selalunya apabila orang mengejek antara satu sama lain mereka akhirnya berbohong. Itu adalah dosa, walaupun ia adalah gurauan. Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang berdusta ketika bergurau sebanyak 3 kali. Hadis ini terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2315. Dengan mempersendakan antara satu sama lain kawan baik akhirnya boleh membenci antara satu sama lain. Umat Islam tidak seharusnya saling menghina antara satu sama lain, terutamanya menggunakan bahasa yang tidak baik, kerana ini adalah dosa. Mereka sepatutnya berseronok dan bergurau sesama sendiri sambil bercakap benar. Inilah yang dilakukan oleh sahabat sejati. Begitu juga seorang Muslim tidak suka seseorang tidak menghormati mereka, mereka tidak sepatutnya tidak menghormati orang lain. Jangan saling memberi nama panggilan yang buruk, kerana ini juga boleh menyebabkan pertengkaran dan pergaduhan. Ia boleh memutuskan persahabatan antara manusia juga. Sebaliknya, berikan nama panggilan yang bagus antara satu sama lain, atau lebih baik daripada itu ialah menyebut nama orang itu kepada mereka. Nama seorang Muslim itu indah dan patut disebut. Kuasa perkataan dalam surah 23 Al-Mu'minun, ayat 1-3 dari Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan kepentingan untuk tidak menggunakan perkataan yang buruk atau tidak berguna. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang menjauhi perkataan yang keji. Kebanyakan dosa seseorang disebabkan oleh perkataan. Adalah menjadi kewajipan bagi seorang Muslim untuk berpegang teguh kepada nasihat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, yang tercatat dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176, iaitu sama ada mengucapkan perkataan yang baik atau berdiam diri. Seorang Muslim tidak boleh meniru orang lain apabila mereka berkata buruk atau membalasnya dengan kata-kata yang buruk, kerana ini hanya menjadikan mereka seburuk orang yang bercakap dengan mereka. Adalah lebih baik untuk mengucapkan kata-kata yang baik kerana ini menyebabkan Allah, yang Maha Tinggi, menjadi gembira dan orang akan menghormati mereka juga. Ini membawa kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Juga, adalah penting untuk sentiasa berfikir sebelum bercakap, kerana seseorang mungkin mengatakan sesuatu yang buruk, yang menyebabkan mereka mengalami masalah dan penyesalan. Jadi sentiasa berfikir sebelum bercakap dan hanya bercakap jika kata-kata itu baik dan bermanfaat. Membalas budi. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 215, Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam untuk membalas apa-apa kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada mereka. Minimum yang perlu mereka lakukan ialah berterima kasih kepada mereka. Adalah penting untuk membalas budi kerana ini menunjukkan orang lain bahawa seseorang menghargai apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Allah yang Maha Tinggi adalah Tuhan sekalian alam, dan Dia tetap menghargai hamba-hambanya apabila mereka taat kepadanya. Jadi umat Islam harus menunjukkan penghargaan kepada orang lain juga. Jika seorang Muslim tidak dapat membalas apa-apa, mereka hendaklah sekurang-kurangnya berterima kasih kepada mereka, kerana ini adalah sebahagian daripada adab yang baik. Jika seseorang itu melayan seorang Muslim dengan baik, mereka hendaklah sentiasa melayannya dengan baik juga. Ini adalah sebahagian daripada ucapan terima kasih kepada mereka. Walaupun seseorang bertindak buruk terhadap seorang Muslim, mereka harus tetap menghormati mereka, kerana balasan yang baik ini menunjukkan penghargaan kepada Allah, yang Maha Tinggi, yang melindungi mereka daripada berkelakuan buruk. Hormati kepercayaan lain bab 6 Al-An'am, ayat 108 dari Al-Quran mengajar umat Islam untuk tidak menghina ajaran agama lain, kerana ini boleh menyebabkan mereka tidak menghormati Allah, yang Maha Tinggi. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, nanti mereka akan memaki Allah dengan permusuhan tanpa pengetahuan. Seorang Muslim tidak seharusnya tidak menghormati ajaran agama lain, kerana ini boleh menyebabkan mereka tidak menghormati agama Islam. Ini hanya akan membawa kepada masalah dan kebencian dalam masyarakat. Islam mengajar kasih sayang dalam masyarakat, bukan benci. Seorang Muslim hanya perlu bercakap dengan orang lain dengan cara yang mereka mahu orang bercakap dengan mereka. Sebaliknya, jika seorang Muslim berkata buruk kepada seseorang, mereka hanya akan membalas perkara buruk. Jika seorang Muslim tidak menghormati agama lain,
mereka hanya akan mendorong orang lebih jauh daripada Islam. Cara terbaik untuk menunjukkan kepada orang ramai ajaran Islam yang benar-benar aman adalah dengan melayan orang lain dengan hormat, kerana inilah yang diajar oleh Islam. Bersosial di luar. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 1149, Nabi Muhammad SAW memperingatkan agar tidak bertemu dan menghabiskan masa dengan kawan-kawan di jalan umum. Tetapi tambahnya, jika orang ramai tidak mempunyai tempat lain untuk pergi, maka mereka harus memenuhi hak jalan raya. Ini termasuk membimbing orang yang tersesat ke jalan yang betul. Ini bermakna orang ramai harus membantu orang ramai dalam apa jua cara yang mereka boleh dan tidak akan menyebabkan sebarang masalah atau bahaya kepada mereka. Mereka hendaklah membalas ucapan selamat Islam kepada orang lain. Ini bermakna mereka harus memenuhi syarat penuh ucapan selamat Islam dengan menunjukkan keamanan kepada orang lain melalui perkataan dan tindakan mereka. Rakyat hendaklah menundukkan pandangan daripada melihat perkara yang tidak baik. Ini termasuklah mengawal setiap anggota badan supaya tidak melakukan maksiat melalui lidah, mata dan telinga. Perkara terakhir yang dinasihatkan dalam hadis ialah manusia hendaklah menasihati orang lain supaya berbuat kebaikan dan menjauhi maksiat. Adalah penting bagi orang Islam untuk bertindak mengikut nasihat ini apabila mereka bertemu dengan rakan-rakan mereka, terutamanya apabila mereka menghabiskan masa bersama di luar. Bercakap tentang orang lain dalam bab 24 An-Nur, ayat 16 Al-Quran, Allah Ta'ala mengajar umat Islam supaya tidak mempercayai perkara buruk yang mereka dengar tentang orang lain. Dan mengapa ketika kamu mendengarnya, kamu tidak berkata, tidak patut kami membicarakan hal ini. Maha suci Engkau, ini adalah fitnah yang besar. Adalah lebih baik untuk sentiasa mengabaikan perkara buruk yang didengari oleh seorang Muslim tentang orang lain kerana kebanyakan masa, ia tidak benar. Walaupun benar, seorang Muslim tetap tidak boleh bercakap mengenainya dengan orang lain kerana ini adalah mengumpat, yang merupakan dosa besar. Seorang Muslim hendaklah memberitahu orang yang mengumpat supaya tidak melakukannya, kerana ia adalah dosa. Mereka tidak sepatutnya mempercayai apa yang diberitahu oleh tukang gosip itu dan mereka tidak sepatutnya cuba mencari maklumat lanjut dengan bertanya kepada orang lain. Mereka harus menghormati orang yang mereka dengar gosip itu dengan hormat, sama seperti mereka mahu orang memperlakukan mereka dengan hormat. Allah Ta'ala tidak suka mengumpat. Seorang Muslim sebaliknya harus memikirkan urusan mereka sendiri dan tidak membicarakan orang lain dengan cara yang buruk. Jika tidak, Allah Ta'ala akan murka kepada mereka. Doa. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 3604, Nabi Muhammad SAW memberitahu umat Islam bahawa Allah Ta'ala menerima doa setiap orang dengan memberikan apa yang mereka kehendaki atau menjaga keselamatannya untuk mereka dalam akhirat atau menghapuskan dosa-dosa mereka, selama apa yang mereka minta itu bukanlah dosa dan selagi mereka tidak berputus asa dari berdoa. Adalah penting bagi umat Islam untuk sentiasa meminta kepada Allah yang Maha Tinggi untuk semua perkara yang baik, kerana ini adalah tradisi semua Nabi SAW. Seorang Muslim tidak boleh meminta sesuatu yang buruk, kerana ini adalah dosa. Mereka tidak boleh berputus asa jika mereka tidak melihat balasan kerana Nabi Muhammad SAW telah menjamin balasannya. Allah Ta'ala akan memberikan kepada setiap orang apa yang terbaik untuk mereka, maka seorang Muslim harus yakin dengan pilihan Allah Ta'ala. Melayan orang lain. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 375, Nabi Muhammad SAW berpesan agar Allah Ta'ala tidak mengasihani orang yang tidak mengasihani orang lain. Adalah penting untuk memahami pelajaran penting dalam Islam. Apa yang seseorang beri, skim yang akan mereka dapat. Jika seseorang memperlakukan orang lain dengan belas kasihan dan kebaikan, mereka akan dilayan dengan belas kasihan dan kebaikan oleh Allah SWT dan manusia. Tanpa rahmat dari Allah yang Maha Tinggi ini, mereka tidak akan dapat memperoleh kebaikan yang mereka inginkan di dunia atau di akhirat. Jika seorang Muslim memperlakukan orang lain dengan cara yang buruk, Allah SWT dan manusia akan memperlakukan mereka dengan buruk juga. Seorang Muslim harus ingat bahawa Islam mengajar manusia untuk melayan semua orang Islam, bukan Islam dan juga haiwan.
Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan melayan orang dengan cara yang sama seperti mereka mahu dilayan oleh orang lain. Bermuka dua. Tanda watak buruk ialah bermuka dua. Bermuka dua ialah apabila seseorang berkata satu perkara kepada seseorang untuk menggembirakan mereka dan kemudian berkata sebaliknya kepada orang lain untuk menggembirakan mereka juga. Mereka berkelakuan seperti ini kerana mereka mahukan sesuatu daripada orang lain, seperti persahabatan mereka, dan kerana ini mereka berbohong untuk menggembirakan semua orang. Seorang Muslim tidak boleh bertindak seperti ini. Ia tidak bermakna seorang Muslim harus menyusahkan orang, tetapi ia bermakna seorang Muslim harus bercakap benar dan apa yang baik, atau mereka harus diam. Mereka tidak sepatutnya mengubah kata-kata atau tingkah laku mereka untuk menggembirakan pelbagai jenis orang. Orang yang bermuka dua akan berakhir tanpa kawan apabila orang mengetahui kebenaran tentang mereka, yang selalu mereka lakukan. Dan orang ini juga akan menderita di dunia seterusnya. Jadi yang terbaik adalah sentiasa jujur atau berdiam diri. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.